Tapi dalam hadis cerita semua sekali disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Hadis itu ada Uwais Qarni. Di antara orang yang mustajabud da'wah. Orang yang mustajab. Tuhan terima doa dia. Ya. Dengan sebab kalau kita tengok dalam hadis nabinya 2-3 perkara lah, antara besarnya kerana dia tu berbakti kepada kedua ibu bapa dia. Ya. Kerana dia berbakti kepada kedua ibu bapa dia. Yang keduanya kerana dia redha dengan ketentuan Allah kepada dia. Dia orang miskin. Dia orang miskin. Kehidupan dia susah. Miskin. Dan juga tawadhu tinggi. Sifat dianya tawadhu. Itu di antara kalau kita kata sebab-sebab ataupun faktor-faktor yang menyebabkan dia ni orang istimewa. Ya. Siapa Nabi sebut kepada sahabat apa, kalau sekiranya dia mari, mintalah supaya dia tu berdoa kepada kita. Ni kita minta doa kepada dia panggil tawasul dengan orang hidup, itu tak apalah. Minta supaya dia doa kepada kita dengan sebab dia tu orang istimewa tadi. Minta. Itu di antara sebab keistimewaan Uwais tadi tu. Itu kita nak terima pasal sabit daripada hadis Nabi SAW. Dari Riyadhus Shalihin pun ada sebut kan? Cerita dianya panjang lebar. Jadi setengah orang kita dia tolak belakang jenis tak boleh, dia kena mengaji hati tu. Dah lebat tu dia kena mengaji. Ya. Hak sahih, hak yang sabit itu semua sekali kita kena terima. Yang keduanya masalah setan tu, dia ada sakit ke apa? Boleh jadi ada sakit, cumanya oleh kerana dia tu makhluk lagu lain. Lagu mana sakit dia tu wallahu a'lam. Jadi hatta nak rayak lah kata. Sakit dia lagu mana tu wallahu a'lam. Tapi dia lagi di masjid juga. Mana? Dia lagi di masjid juga kan, dia makan kain nak terlebih kemari lah semua. Masuk dalam kita. Rajin pergi masjid. Dia mananya tempat orang berimeh, situlah tempat dia ada. Tempat dia rajin pergi. Ya. Orang kafir dah, dia tak ada kerja apa dah, orang kafir dah sebab dia. Tempat orang kafir, tempat orang jahat, maksiat semua sekali. Tak payah kerja kuat dia hati tu. Innal ladzina taqaw idza masahum ta'ifun minasyaitan tadhakkaru fa idza hum mubsirun wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayy thumma la yuqsirun. Itu sebut dalam Quran. Sesungguhnya orang yang bertakwa, orang yang bertakwa, idza masahum ta'ifun minasyaitan, apabila dia dipengaruhi oleh syaitan, dikhianati oleh syaitan, digoda oleh syaitan, tadhakkaru, dia ingat balik. Teringat balik. Dia baca Quran, dia teringat balik. Dia dengar orang ngajar, dia teringat balik. Nasihat-nasihat, wasiat-wasiat, dia teringat balik. Tapi wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayy. Kena ingat, pokok syaitan ni kerja dia akan meneruskan kerja dia, erik orang kepada kesesatan. Summa la yuqsirun, kemudian mereka tidak putus-putus. Apa ta'in lah kita kata kan. Kalau kerja 10 jam kan, nampak tu haji ni tak makan 10 jam. Tambahlah 2 jam lagi. Kuat dia kerja tu. Nak ajak orang nak suruh jadi sesat, kuat kita mau. Padahal tak ada boleh pahala, tak boleh gapo tadi. Kita nak ajak orang nak pakai mari sini ramah, tak boleh dah. Boleh pahala. Ya. Mudah kerja settle daripada kerja kita dah. Mudah kerja ni kalau kerja kita. Payah mudah kerja kita pada kerja dia payah juga dia nak. Dia orang masuk mari dia juga. Orang yang jenis tidak kuat iman mudah dia, tapi orang yang kuat iman tu ya Tuhan sebut semalah yuksirun tadi tu. Orang yang bertakwa, tambahkan lagi usaha. Tambahkan lagi usaha dia. Kalau termasuk apa ya? Berapa orang kalau isu ke ibu ke patut kata mudah kerja dia. Tidur ramah. Tahu kerja asrama tu. Apa isteri ya? Apa ni belajar sekolah tu?
orang kaum lain tu, orang agama lain tu tak bunuh isteri lah. Benar juga. Orang Hindu pun. Hindu pun. Sama-sama dia pun dia main syaitan. Syaitan ni pasal dia mengode jahat dah kan sama dia pun. Ada Saya bisa bertanya kan. Mungkin dengan tafsir-tafsir ni yang kita dengar daripada sahabat-sahabat ni lah. Sahabat-sahabat sendiri tak ada kitab. tak ada kita. Okey. Ini ayat-ayat tafsir daripada Ibnu Mas'ud dan sebagainya, Ibnu Abbas ni. Dari mana dipetik tafsir-tafsir mereka ni dimasukkan dalam kitab-kitab? Melalui riwayat. Melalui riwayat. Walaupun banyak riwayat daripada Ibnu Abbas, kadang-kadang kita kena tengok dari segi riwayat tadi. Betul ada mari daripada Ibnu Abbas. Riwayat. Hak tu dia panggil at-tafsir bil ma'thur. Kerana ada kita ambil tafsir tadi itu melalui riwayat. Riwayat tadi itu iaitu melalui hafalan, kita kata hafazan dia. Kerana ada tidak hak yang tidak tercatat. Walau bagaimanapun ada hak yang tercatat, cuma tidak bersistem sahaja. Mereka awal pun ada hak yang mencatat sama sekali. Maknanya pada generasi ataupun selepas daripada sahabat-sahabat lah diriwayatkan tu dalam bentuk catatan. Gitulah. Sambung lagi kan ini. 5 minit. Allahu akbar. Sambung sikit pasal bawah. Boleh lah. Boleh. Sambung pula dia. Kita nak sebut sikit. Baru ni kita bincang dah sikit masalah ambo mari hak yang pertamanya. Di dalam masalah kita nak berdakwah ni, antara prinsip yang pertamanya iaitu berpegang kepada yang tulen lagi terjamin dan menolak yang rapuh lagi mengelirukan. Kita sebut dah yang pertama sekali, gapo dia yang dimaksudkan dengan yang tulen. Hak kuat tu iaitu sunnah. Agama ni kita cara dia dah kena pegang hak kuat, hak terjamin. Bapa, kerana kalau sekiranya kita pegang hak rapuh, dia tidak boleh tidak menjaminkan keselamatan kita. Hamba sebut dah bahawa ni agama kita pegang kepada agama supaya kita rukah pokok. Kalau pokok tu mampu, dah besar pun tidak selamat. Pasal mampu, tengok besar kalau burung itu jatuh bawah. Lekuk patah pinggang situ. Tapi kalau pokok tu hidup, dah besar lengi pun tak apa. Dia payah patah. Apa tak lagi kalau hak besar kan maknanya tak ada apa satu lah. Jadi hak hidup tadi tu kita sebut dah sunnah ni ajaran hak akal dia siapa ke Nabi. Akal dia siapa ke Nabi hidup. Hak tu yang kita maksudkan. Jadi hak tu yang kita nak hidup sekarang ni dalam dakwah kita ni. Jadi kita sebut dah baru ni 3 dari 3 perkara. Yang pertama sekalinya sunnah dalam ilmu. Sunnah dalam ilmu. Kita sebut dah sunnah dalam ilmu ni sebagaimana yang disebut dalam hadisnya kita baca dah hadis ni al-ilmu salasah tadi. Ilmu tu 3. Hak yang patut kita kena tekan. Hak ayat yang muhkamah, sunnah yang qaimah dan juga fardhah adilah. 3 tu yang merupakan ilmu as-sunnah. Iaitu kita kena mengaji Quran, hadis Nabi dan juga hukum hakam yang jelas. Hak tu yang kita kena faham. Dan yang keduanya iaitu kita kena ikat segala ilmu pengajian kita dengan dalil. Kita ngaji fiqh ke, kita ngaji tauhid ke, kita ngaji tasawuf ke, tidak boleh kita nak rombok daripada dalil. Sebab tu hamba sebut dah baru ni nya, di antaranya
Apabila kita ngaji tauhid, kita ngaji fiqh, kita ngaji tasawuf, bagi hamba sendirinya kita tidak perlu terikat dengan kitab atau apa. Ya? Tidak perlu terikat dengan kitab. Ni kita nak ngajar fiqh sunnah baru-baru boleh bawa. Kita boleh bawa kitab mana-mana pun, tapi pengolahan kita tadi itu apabila kita ngajar fiqh, jangan tinggal dalil tadi. Ngajar tauhid, jangan tinggal dalil. Ngajar tasawuf ke, nak ngajar penawar bagi hati. Ngajar kitab, ngajar, tak ada apa satu. Nak ngajar kita hikam ke berapa semua, tapi hak dalil tak ada penting. Kita kena sebut. Kita kena sebut. Itu di antara sunnah dalam ilmu. Yang keduanya, sunnah pada amal. Hak tu yang kita kena tekan. Sunnah pada ilmu ni kita kena perhidup. Perhidup. Kita nak ajak orang kepada sunnah, kita sendiri nak ke sunnah, mesti kita kena faham ilmu sunnah. Kena ngaji. Kalau kita tak ngaji ilmu sunnah, tak faham sunnah. Dia kena ngaji ilmu. Pada ilmu hak yang pertama sekali, mesti dia kena ngaji ilmu sunnah. Jadi hak yang masalahnya orang kita ni pasal dia tak ngaji. Nak ke sunnah juga. Bukan main lah dia. Mau kepada bid'ah berapi-api kita kata. Tapi dia sendirinya mengaji tak. Malah apa mengaji. Bayar apa tak nampak. So kau kan. Jadi tak faham semua. Jadi mesti kita kena perhidup ilmu sunnah. Ilmu sunnah. Sebab tu bagi anak lah ngajar, kita nak perhidup ilmu sunnah ni. Kalau kita ngajar konsepnya di masjid saja tidak cukup. Kita kena bagi anaknya nak ngajar sunnah ni, kita kena ada supaya tepat khusus. Macam kita program khusus. Baru kita boleh, maknanya baru kita boleh gerakkan tadi ilmu sunnah. Masjid ni tempat nak mengenal sahaja. Supaya orang buat direct selling lah. Orang awak direct selling. Dia buat tempat kerusuh situ, kerusuh hak orang baru. Dia royak lebih kurang begitu pasal nak tarik dia ni. Tapi kerusuh hak itu dia tempat lain pula. Ana faham tu. Aku mana boleh banyak semua sekali, kerja yang macam mana semua sekali. Lagu lain. Begitulah maknanya sunnah. Sebab kalau kita bawa bersungguh di masjid, dia akan jadi lagu lain. Baloh beberapa macam-macam. Pasal orang yang kita sebut tadi tu, dia tak ada fikiran, tak ada lagi. Sebab tu dia hak di mananya masjid ni untuk kita memperkenalkan. Ada orang tu dengan sebab kita buka-buka, dia nak kita kena bawa dia mari. Tempat ngaji hak sunnah. Baru dah. Baru dah. Tak padan dengan kita ngajar di masjid saja. Sebab tu kalau supaya dengan Ustaz Asri, dia ngajar sunnah lepas Isyak. Nak ngajar masjid tak apa, pasal tidak campur dengan orang lain. Tak apa kita nak sebut berapa, tak apa. Tidak, dia akan jadi fitnah dia panggil. Kita sendiri. Dakwah, dia memberi kesan kepada dakwah. Itu sudah pada ilmunya. Sunnah pada amalnya. Yang keduanya sunnah pada amal. Hak kita sebut baru ni sunnah pada amal ni. Yang pertama sekali, kita beramal dengan apa yang Nabi tunjuk. Tunjuk. Tidak lebih dan tidak kurang. Dalam bab ni pun sekarang juga. Ada orang kita dia nak ke sunnah tapi amalnya tak ada nampak mana amalnya yang tentang sunnah. Yang menyebabkan orang ni buat ngaji lah kita. Wayak nak sunnah dia mai jemaah bodoh kata. Sunnah berapa? Tak, kan jadi masalah. Kita nak hak mana hak yang Nabi tekan amalan semua sekali, kita nak pergi. Pasal kita faham Nabi tinggal harta kepada kita dua. Yang pertama ilmu. Yang kedua amal.
Amalan hak Nabi tinggal semua harta kepada kita belaka. Walaupun kecil setara mana. Kita nak amalkan dalam kehidupan kita. Amalan Nabi kita nak berhidup. Amalan itu dalam mananya kehidupan kita. Dan yang keduanya hamba sebut dah baru ni nya tentang hak kita antara amalan mudah kita hak kena ngaji untuk amalannya. Kalau kita Riyadhus Salihin lah. Kita Riyadhus Salihin cukup bagus untuk kita nak beramal, untuk nak baiki amalan kita. Berdekat dengan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab hati, dalam bab amalan biasa semua sekali. Yang ketiganya sunnah pada dakwah. Sunnah pada dakwah ni kadang-kadang hal ni yang menjadi banyak masalah kepada kita dan juga kita kena faham lah. Dia jadi balas sama sendiri. Bertembung sama. Dia nak sunnah juga tapi dia sebut lagu lain. Tak serupa. Dalam bab ilmu sekarang dalam bab amal pun untuk kita seorang tak apa, kita nak beramal lagu mana untuk kita seorang. Tapi bila bab dakwah melibatkan masyarakat, melibatkan orang, di sana kita kena faham banyak perkara. Yang pertama sekali kita kena husnuzan kepada kawan-kawan kita. Bawa sunnah, kita kena husnuzan. Dan kita kena faham di dalam bab bawa sunnah ni, tidak semua orang kena royak sunnah dan merobohkan bid'ah ke khurafat. Buat. Ada setengah orang tu dia ngajar, dia royak sunnah Nabi. Hak baik bid'ah ni tak ada tahu dia royak sunnah Nabi. Kita berasa terima kasih kerana dia tu merengih kat kita. Menolong sikit-sikit. Hanya kata tak pakai dua ayat tu. Ada tu dia nak sunnah juga tapi dia buat apa bagian itu semua sekali. Dia ngajar itu royak tu wujud dah kita. Ada orang ngajar dua royak bagi video, royak bagi khurafat macam-macam sekali. Hal ni aja masalahnya. Dia ngajar itu royak bagian itu wujud dah kita tu. Apa dia buat apa bagian itu semua sekali. Tak apa kita tak usah duduk segan, tak usah duduk. Kita berasa mujur dah dia. Dengan sebab dia tu tidak menyebarkan ilmu-ilmu hak yang karut kita kata tadi. Jadi hak ni kita kena bertolak ansur banyak. Supaya tidak bertembung sama-sama kita. Tidak bertembung sama-sama kita. Hak ni banyak benar. Banyak benar. Pak kita nak kira royak hak sunnah ni tempat ni ramai dah ngaji. Kalau lepas Marinah beribu orang kata. Ayat balik. Tapi tidak jadi. Bawa masing-masing ada bawa masing-masing. Bahan ni jadi Kuala Lumpur. Dia bertembur sama sendiri, dia balas sama sendiri. Ada. Kalau sekiranya dia tu maknanya bawa hak yang kelemahan dalam bab begani semua sekali tu kita maknanya tidak menyerang lah. Sangka baik itu lebih baik di dalam bab dakwah. Boleh jadi dalam bab ngaji ilmu, ngaji semua kita juga dia faham dah. Dalam bab beramal untuk diri dia pun kita kata mungkin dia tu faham dah. Dia beramal. Cuma apabila melibatkan masyarakat. Hak tu hak yang berbeza. Yang pertamanya sunnah dalam berdakwah ni, hak yang pertamanya metod dakwah tu mestilah Islam yang betul lah. Kalau sekiranya metod dakwah dia tu Islam atau betul dah, itu tidak termasuk dalam sunnah lah maknanya. Kalau metod dakwah dia tu dengan ideologi lain dah, bawa Islam liberal kau bawa macam-macam ideologi ataupun pokok ya Hanana ni ke dia sunnah macam Nabi juga. Tapi metod dia bawa tu kita boleh tu bukan sunnah. Dakwah dia bawa tu tidak sunnah dalam
Pasal orang minat ke dia. Orang minat, masyarakat minat. Nah, itu salah satu cabaran kita sunnah. Cabaran sunnah. Yang keduanya kena ada fiqh dakwah. Bersunnah mana kita berdakwah kena ada fiqh dakwah. Kita berdakwah ni kita nak ajak orang. Jangan kita buat supaya dengan belaga lembu dah. Kita nak pergi berlawan dengan dia. Ada. Kita nak ajak mesti kena ada fiqh dakwah. Sebagaimana ayat Tuhan sebut dalam Quran, kita sebut ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Semua sekali itu antaranya kita kena dakwah dengan hikmah. Kalau orang tu minat dia tu ada minat kepada agama, tapi fikiran dia kosong, tak ada faham agama yang lain. Ada orang dia baru insaf, dia nak kepada agama, cukup dengan hikmah kita sebut, dia mudah kita nak paut dia dengan cara pandai-pandai kita kata. Royak Islam kepada dia kat royak. Kalau pandai royak sunnah apa-apa semua sekali dia akan terima. Pasal dalam fikiran dia nya tak ada apa satu lagi. Sebab tu apa kadang-kadang kita nak berdakwah tu lebar dengan orang jahil ni, mudah orang jahil hot duk kaca dia mari tu mudah dia. Pasal dia tak ada apa satu lagi. Kebetulan dia nak kepada agama. Aku habis tu. Kan dia kau habis tu gak. Bergedik kaki pula. Kosong itu sudah. Yang keduanya peringatan yang baik. Peringatan yang baik itu orang yang ada minat kepada agama dah, tapi dia ada dalam fikiran dia tu sudah ada faham dia. Terlebar lah kita kata. Dia berpegang kepada maknanya ajaran hak lama dah dia duk pegang. Hak tu kalau kita royak sunnah berapa semua sekali payah kita nak buat. Tapi kena royak semua.